Okay, muka surat 595, surah Asy-Syams. Okay, ayatnya 15 ayat. Bawah tu surah Al-Lail. Kalau sempat kita masuk surah Al-Lail insyaAllah. Okay, baik. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, page 595 surah Asy-Syams. Surah ini dinamakan Asy-Syams kerana perkataan pertamanya wasyamsi wa duhaha. Okay. Surah ini kalau kita tengok kat semua Quran adalah surah yang ke-91. Surah yang ke-92, Surah yang ke-92. Manakah 91. 92 surah Al-Lail lepas dia. So surah ni adalah surah yang ke-91. Dari sudut penurunan dia adalah surah yang ke-26 diturunkan setelah surah Al-Qadr. Dia adalah surah yang ke-26 diturunkan setelah surah Al-Qadr. Surah ni maknanya kalau dia surah-surah yang awal diturunkan, dia adalah surah Makkiyah, diturunkan di Mekah. Mengandungi 15 ayat. Dan kalau kita tengok specialnya surah ni, setiap hujung ayatnya berhenti dengan ha, 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 ha. Okay. Semua 15 ayat dalam surah ni, semua hujung dia berhenti dengan ha, ha, ha. Okay. Itu special surah ni. Mengandungi 15 ayat dan mengandungi 54 patah perkataan. 54 patah perkataan. Okey. Ini surah Asy-Syams yang kita akan bincang malam ni insya-Allah. Apa relate? Apa kaitan antara surah Asy-Syams dengan surah Ad-Duha? Apa dia punya bahasa Arab sebut munasabah? Bahasa Inggeris sebut relate. Kaitan antara surah Al-Balad sebelum ni dengan surah Asy-Syams yang kita akan bincang malam ni. Penutup surah Al-Balad, minggu lepas, penutup surah Al-Balad, Allah sebut, manusia ke akhirat ada dua golongan. Manusia ke akhirat ada dua golongan. Okay? Maimanah dan Mash'amah. Kalau baca Puan Izawani boleh? Puan Izawani, surat 594 tu, ayat 18 dan 19. Ayat 18 dan ayat 19. Boleh Puan Izawani telah baca? 18, 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah ahli-ahli kanan dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami. Mereka lah ahli-ahli kiri. Okey. Puan ni muka surat sebelah. Surah kita hari ni 595. Jadi surah Al-Balad Allah cerita ke akhirat ada ahli kanan, ada ahli kiri. Dalam surah malam ni Allah nak terangkan siapa apa yang menyebabkan mereka jadi golongan kanan, apa yang menyebabkan mereka jadi golongan kiri. Tolong baca 3 ayat puan. 8, 9, 10. Surah kita sekarang. 8, 9 dan 10. 8, 9, 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Allah mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada ketakwaan. Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya dan sesungguhnya hampalah orang yang mengotorinya. Okey. Terima kasih Puan Zawani. Jadi nak beritahu apa dia? Orang yang jadi golongan kanan adalah orang yang sentiasa berusaha mensucikan diri dia, usaha untuk jadi lagi baik, lagi bagus, lagi dekat dengan Allah. Itu golongan kanan ke akhirat. Manakala golongan kiri adalah orang yang mengotorkan dirinya. Maksud mengotorkan dirinya tak kisah pun hidup dalam bergelumar dengan maksiat, tak kisah pun. Dia okey je. Okey. Itu satu relate. Yang kedua, minggu lepas kita ada satu ayat. Tolong baca dia Puan Nur Zakiyah boleh? Surah Al-Balad minggu lepas. Allah kata ayat 8, 9, 10. 8, 9, 10. Boleh Puan Nur Zakiyah? Minggu lepas surah Al-Balad 8, 9, 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, iaitu kebajikan dan kejahatan. Okey. Jadi ayat tu, terima kasih Puan Darul Zakiyah. Kami telah menunjukkan dua jalan, ditafsirkan dalam ayat 8 surah kita sekarang. Puan Izzah ni pun dah baca tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha
dan Allah Ta'ala menunjukkan kepada dia jalan yang salah dan jalan takwa. Dialah pilih nak jalan mana satu. Dia akan buat keputusan untuk pilih jalan mana yang dia nak buat. Okey? Itu relate yang kedua. Yang ketiga, dalam surah Al-Balad Allah cerita ke akhirat nanti orang baik golongan kanan, orang tak baik golongan kiri. Dalam surah ni Asy-Syams yang kita akan bincang malam ni, Allah nak beritahu pada kita semua, tak semestinya azab Allah tu ke akhirat saja. Tak semestinya azab Allah tu ke akhirat saja. Ada orang yang sebelum dia mati lagi dia dah rasa azab kat dunia. Ada orang yang sebelum dia masuk kubur lagi dia dah merasai kedahsyatan azab kemurkaan Allah di dunia. Antaranya siapa? Kaum Samud. Jadi penutup surah Asy-Syams kita akan masuk kisah kaum Samud. Bermula ayat 11 sampai 15 kisah kaum Samud yang mana mendustakan Nabi Saleh alaihi salam. Jadi Allah nak beritahu orang kufur pada Allah bukan akhirat aja dia kena, dunia pun dia boleh kena azab, kena musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Apa kita akan bincang dalam surah Asy-Syams oleh kerana 15 ayat, separuh muka surat je tak banyak lah isi dia. Pertama, Allah bersumpah dengan 6 perkara. Okey, Allah bersumpah dengan 7 perkara. Okey. Allah sumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi dan manusia. Allah bersumpah dengan 7 perkara. Allah nak beritahu yang bahawasanya Allah buat tu untuk manusia. Manusia terpulanglah dia nak bersyukur pada Allah ke nak pilih untuk kufur pada Allah. 7 perkara tu kita bincanglah sikit sebanyak sekarang insya-Allah. Itu yang pertama yang kita akan bincang dalam surah ini. Yang kedua, kita akan bincang dalam surah ni orang-orang yang berjaya, ciri-ciri orang berjaya dan ciri-ciri orang yang gagal. Ciri orang berjaya adalah orang yang sentiasa nak improve diri dia untuk jadi lagi baik, lagi baik, lagi baik. Kalau sebelum ni dia ahli maksiat, dia fikir untuk kurangkan bidang maksiat. Itu ciri orang berjaya. Adapun ciri-ciri orang gagal adalah orang yang buat dosa maksiat, tidak terasa pun perlu taubat, tidak rasa pun perlu kembali pada Allah. Yang ketiga dalam surah ni Allah cerita tentang kaum Samud yang Allah binasakan. Yang keempat Allah nak beritahu bahawasanya Allah tidak pernah menyesali sedikit pun. Allah tidak pernah menyesali, takut, risau, menyesal terhadap mana-mana kaum yang Allah Ta'ala telah binasakan sebelum ni. Tak adalah kata Allah duduk seorang-seorang teringat, kesian kaum tu aku bagi dia kena azab tu. Kesian kaum tu aku bagi dia azab ni. Tak ada langsung. Allah tak pernah menyesali setiap dia panggil apa ya? Setiap perbuatan ataupun setiap perkara yang Allah Ta'ala telah timpakan pada orang yang kufur sebelum ni. Okey? Kerana apa? Allah Ta'ala menjatuhkan hukuman pada mereka 100% Allah Maha Adil. Allah tak berat sebelah, Allah tak pilih kasih, Allah Ta'ala bagi azab pada mereka. Maknanya mereka memang layak, sangat-sangat layak dapat azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Surah Asy-Syams ni dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah Asy-Syams ni masa solat Isyak. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kita jadi imam lah, terutamanya imam solat Isyak, bagus dia baca surah Asy-Syams. Kalau kata mesti wajib bacalah surah apa pun dapat pahala. Tapi kalau kita tiru surah-surah yang Nabi selalu baca dalam solat, kita akan dapat pahala sunnah lebih lagi. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang buka surat 595 surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Terjemah dia, demi matahari dan demi cahaya siang waktu duha. Okey, demi matahari dan demi cahaya siang waktu duha. Itu ayat pertama. Wa, demi, Asy-Syams, matahari, wa, dan duhaha, cahaya sinar waktu duha. Ada terjemah cahaya sinar waktu pagi. Dua-dua boleh, tak jadi masalah. Kita teruskan. Sebab ayat 1 sampai ayat 6 ni Allah bersumpah. Ayat yang kedua, wa, demi al-qamari, bulan. Al-qamari, bulan. Idza, apabila talaha, ia mengikutinya. Ia maksudnya bulan, mengikutinya matahari.
Bulan mengikuti matahari. Wa demi an-nahar siang. An-nahar siang. Iza apabila jallaha ia menampakkannya. Ia menampakkan. Maksudnya siang tu dia menampakkan kehadirannya. Macam mana nampak kehadiran dia? Kita nampak dengan jelas. Pokok apa, binatang apa, kenderaan apa, siapa. Itu maksud menampakkannya. Nombor 6. Wa demi. Dan demi, boleh terjemah dan demi. Al-laili malam. Iza apabila. Yaghshaha ia menutupnya. Yaghshaha ia menutupnya. It conceal it. Berterjemah it conceal it. Okay. Wa dan demi as-sama langit. As-sama langit. Wa dan ma apa yang sawaha dia menyempurnakannya. Sawaha dia silap. Sawaha bawah dia. Wa dan ma apa yang banaha dia membinanya. Sawaha banaha dia membinanya. Maksudnya langit itu Allah Ta'ala bina satu persatu sampai jadi 7 langit. Ayat nombor 6. Wa dan al-ar bumi. Demi bumi. Ataupun dan demi bumi. Boleh. Wa dan ma apa yang tahaha dia telah menghamparkannya. Tahaha dia telah menghamparkannya. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Tolong terjemahkan dia. Puan Alizali terjemahkan boleh? Puan Aliza. Puan Alizali tolong terjemahkan ayat 1 sampai ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Demi bulan apabila ia mengiringi. Demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi serta seluruh hamparannya. Okey. Terima kasih Puan Aliza. Surah ni surah Makiyah. Allah bersumpah dengan 7 perkara, cuma kita baru sampai 6 lah Baru sampai 6. Yang ke-7 demi jiwa manusia lepas ni. Allah bersumpah dengan 7 perkara. Allah bersumpah dengan 7 perkara ni, ada 2 benda Allah nak sampaikan. 2 perkara Allah nak sampaikan. Apa dia? Yang pertama Allah nak beritahu yang dia sahaja zat yang mampu, yang boleh, yang mencipta ke-6. Bulan, bintang, matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Ada siapa-siapa boleh buat? Tak ada siapa-siapa boleh buat. Bergabunglah mana-mana jin, mana-mana kuasa dunia, mana-mana pembesar, mana-mana raja tak akan mampu buat satu pun daripada 6 perkara. Itu yang pertama yang Allah nak sampaikan. Yang kedua yang Allah nak sampaikan dalam 6 perkara ni, bahawasanya Allah buat 6 perkara ni bukan saja-saja, bukan suka-suka. 6 perkara ni Allah buat manfaatnya untuk manusia, kelebihannya untuk manusia. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Inna dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah." Dunia itu diciptakan untuk kamu dan kamu diciptakan untuk akhirat. Allah cipta dunia untuk banyak manfaat kita dapat daripada apa yang Allah ciptakan atas muka bumi ini, untuk banyak manfaat manusia. Dan kita Allah ciptakan untuk apa? Untuk memberi manfaat pada diri kita sendiri di hari akhirat. Okey. Kita bincang pasal matahari. Allah Ta'ala sebut tentang matahari mendahului bulan kerana saiznya, cahayanya mengatasi bulan. Allah bersumpah demi matahari dan demi waktu duha. Allah bersumpah demi matahari dan demi waktu duha. Matahari, menurut kajian-kajian, merupakan satu ciptaan Allah yang sangat panas, mengandungi gas-gas yang sentiasa terbakar. Di permukaan matahari sentiasa berlaku ledakan-ledakan bagaikan jutaan bom atom yang dijatuhkan setiap waktu.
Ledakan ini biasanya menghasilkan raksasa, api-api yang bersaing raksasa yang berukuran lebih kurang 40 atau 50 kali lagi besar pada saiz bumi. Itu matahari. Tanpa ada matahari maka akan terjadilah malam setiap masa. Tanpa ada matahari maka akan terjadi malam setiap masa. Dan bumi ini akan dipenuhi ais. Panas matahari yang sampai kat bumi ni, hanyalah 0.2% saja. Kita rasa musim panas-panas sangat kan? Panas. Tapi menurut kajian, kepanasan matahari yang sampai kat kita ni hanyalah 0.2% saja. Matahari memiliki temperature yang di permukaannya saja lebih kurang 6,000 darjah Celsius. Dan di punya dalam dia, tahap kepanasan dia, temperature dia lebih kurang 12 juta darjah Celsius. Sinar atau cahaya matahari, dia adalah sinar dia sendiri. Berbeza dengan bulan. Bulan dia tak ada cahaya dia sendiri, tapi dia dapat daripada cahaya matahari. Maka, tanaman-tanaman yang kita makan, binatang makan, berhajat kepada cahaya matahari untuk terjadinya proses fotosintesis dan menghasilkan makanan-makanan untuk penduduk bumi. Tanpa cahaya matahari, maka tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Okey. Cahaya matahari ini kadang-kadang dia boleh memberi manfaat. Kebiasaannya memberi manfaat kepada manusia, tapi kadang-kadang dia boleh memberi kesan buruk pada manusia. Okey, kadang-kadang dia memberi kesan buruk pada manusia. Masa keadaan normal biasa, tubuh manusia dia boleh menghasilkan vitamin D dengan sendiri. Tapi bila terlalu lama kena matahari, boleh menyebabkan kulit seseorang tu terbakar. Okey, boleh menyebabkan kulit seseorang tu terbakar. Okey. Matahari adalah ciptaan Allah yang sangat besar, terdiri di dalamnya beberapa unsur-unsur penting. Di antaranya, ni saya baca je lah, saya pun tak reti sangat. Pertama dipanggil solar core, iaitu dia punya inti tenaga suria yang berukuran lebih kurang 346,000 km. Open atom yang sangat besar. Jadi di dalamnya terdapat fuse nuklear yang melahirkan tenaga lebih kurang 15 juta watt. Di bawah tekanan yang boleh dianggarkan lebih kurang 400 million tekanan udara, yang menyebabkan berlakunya pembakaran yang mencapai hingga 90 hingga 200 gram. Okey, oleh kerana itulah hanya 2% saja atom daripada matahari yang bekerja dan ada lebih kurang 60% lagi yang belum aktif. Tu cerita dia lah. Ni dalam The Great Quran. Okey, mana dia dapat, mana dia cari, saya pun tak tahulah. Okey, dalam The Great Quran. Okey. Kemudian Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni, waktu duha. Waktu duha ni adalah waktu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Waktu yang sangat bermanfaat bagi manusia, waktu duha. Okey? Kerana apa? Waktu duha waktu bermanfaat bagi manusia. Kerana dalam diri manusia ni ada satu kelenjar yang dipanggil kelenjar cemara, yang mengeluarkan satu hormon yang disebut melatonin. Yang mana hormon ni dia sangat berfungsi untuk memberi imunisasi pada tubuh manusia. Namun jika kelenjar ni dia melebihi kapasiti dia yang sepatutnya, dia akan menjadi mudarat bagi tubuh. Kelenjar ni dia bekerja kuat di malam hari dan menghasilkan hormon melatonin di malam hari. Dan pada waktu duha dia akan berhenti. Waktu duha ni kelenjar tu akan berhenti menghasilkan melatonin. Maksudnya kalau tak berhenti, jalan je melatonin tu, maka akan bermudarat pada manusia. Dr. Aziza? Dr. Aziza ada ke? Ya. Assalamualaikum. Saya rasa macam saya doktor pula malam ni. Betul ke Dr.? Dia, saya rasa dia ni hormon daripada otak kot. Yalah, hormon daripada otak. Dia respon kepada gelap darkness. Respon pada gelap ni. Jadi maksudnya kalau tak ada matahari dia akan beri kesan tak baik lah kan? Betul kan? Dia macam mana cakap, dia kalau expose kepada cahaya tu, waktu malam tu dia block melatonin, dia punya production melatonin tu lah.
Okey, terima kasih banyak Doktor. Oh, tak sure sangat lah. Saya dah lupa dah. Okey, tak apa. So memang disebut kelenjar otak yang disebut kelenjar cemara. Okey, kelenjar otak yang dipanggil kelenjar cemara. Tak tahulah jadi orang putih bunyi lain ke, tapi CEMARA. Masa nak ceritanya, dalam matahari itu sendiri ada banyak kelebihan untuk manusia. Dan bila adanya waktu duha, maka terjadilah siang. Bila matahari terbit, maka terjadilah siang. Bila terjadi siang, maka masa tu Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia keluar mencari rezeki. Tak salah pun nak kerja malam. Ada orang kerja malam. Doktor, nurse, askar, polis, shift malam. Boleh je kerja malam. Tapi waktu terbaik yang Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia cari rezeki adalah waktu siang. Tengok surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Tolong baca dia. Puan Rosimah, tolong baca boleh Puan Rosimah. Muka surat 394. 394 ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kerana rahmatnya dia menjadikan untuk malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebahagian kurnianya pada siang hari serta agar kamu bersyukur padanya. Terima kasih Puan Rosimah. Rahmat Allah. Allah buat malam kita dapat relax, tidur, rehat dengan tenang. Dan rahmat Allah, Allah buat cahaya siang, waktu duha, waktu pagi, agar kamu dapat mencari sebahagian rezekinya pada waktu siang. Dan mudah-mudahan kamu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan kata tak boleh kerja malam, tak, tapi keberkatan tu bila keluar mencari rezeki di pagi hari. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis daripada Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, daripada Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamidi. Bila berkata Nabi SAW selalu berdoa untuk umat ni. Nabi doa apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah Ta'ala, ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi dia. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi dia. Wa kana idza ba'asa sariyatan aw jaishan ba'athahum min awwalin nahar. Nabi SAW, apabila nak hantar kumpulan tentera, nak hantar satu batalion tentera, kumpulan yang ramai ke yang tak ramai ke, Nabi akan hantar awal-awal pagi. Dan waktu tu adalah waktu terbaik untuk peniaga. Orang-orang dulu bila dia nak hantar barang-barang perniagaan dia, maka dia akan hantar keluar waktu pagi. Maka perniagaannya akan berkat dan akan bertambah-tambah untung. Maksudnya kita meniaga, bukalah kedai awal pagi. Kita rasa tak sesuai buka awal pagi, pukul 10 baru sesuai. Tak. Nabi doa keberkatan untuk umat ni pada awal pagi. Jadi disebabkan hadis-hadis yang banyak menceritakan kelebihan amal waktu pagi. Banyak hadis-hadis yang menceritakan kelebihan amalan-amalan waktu pagi. Lepas subuh amalan tu, pagi-pagi doa tu, doa ni, zikir tu, zikir ni. Dan pagi-pagi Nabi doa keberkatan untuk umat. Sebab itulah sebahagian ulama mengatakan makruh tidur waktu pagi. Tak haram. Tidur lepas subuh tidak haram. Tidur lepas subuh tidak ada larangan khas dalam Quran ke dalam hadis, tak ada larangan. Jangan tidur waktu subuh, lepas subuh sampai tidur gini-gini. Tak ada larangan khas tidur waktu lepas subuh. Itu kenapa ulama kata makruh? Sebab Nabi, Allah dan Nabi offer banyak kebaikan waktu pagi. Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW offer untuk umat ni banyak kebaikan waktu pagi. Kita tidur. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah apa dia? Allah dan Rasul offer untuk kita banyak kebaikan waktu pagi. Sama ada kita beramal untuk akhirat ke, keluar cari rezeki untuk anak isteri ke, kerja ke. Tapi kita kita tidur. Seolah-olah apa? Siapa nak cuba jawab? Seolah-olah apa? Allah offer banyak kelebihan kebaikan waktu pagi ni. Seolah-olah kita sombong macam tak menghargai apa yang Allah bagi. Bukan tak menghargai, lebih kurang macam kita tak perlu. Seolah-olah kita tak perlu. Puan Nazakiah, betul lah tu. Nak kata sombong tu macam tinggi sangat kan. Seolah-olah kita tak perlu. Walau Allah offer banyak kebaikan, kita tidur. Seolah-olah apa? Aku tak dapat pun tak apa. Aku dah banyak kebaikan. Sebab tu ulama kata makruh tidur lepas subuh pagi-pagi ni. Tidur lepas subuh, tidur pagi-pagi ni makruh.
Bukan kata ada larangan khas dalam hadis, ada larangan khas dalam Al-Quran. Tak ada. Tidak ada larangan khas. Jangan kita kata, jangan tidur lepas subuh. Marah sangat anak tidur lepas subuh. Tak berdosa pun. Tidak berdosa pun anak kita ke siapa-siapa tidur lepas subuh. Larangan tu dipanggil makruh. Kenapa makruh? Sebab Allah offer banyak kelebihan waktu pagi. Nabi pun sebut banyak keberkahan waktu pagi. Kita pergi bantai tidur. Jadi seolah-olah apa? Kita ni tak perlu pun pada kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi urusan akhirat mula awal pagi. Banyak keberkatan. Pagi-pagi cergah kan, cergah nak baca Quran, cergah nak zikir, cergah nak buat apa. Gitu juga kerja-kerja urusan rumah tangga, urusan kebun ke pagi-pagi. Bila dia tangguh, pukul 10 baru nak mula, pukul 11 baru nak mula, dia jadi lemau, dia jadi berat sikit. Lepas tu keberkatan ada pada waktu pagi. Okey, baik. Itu tentang Allah sebut demi matahari dan demi waktu duha yang Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia keluar mencari rezeki. Ada seorang imam ni, nama dia Jahiz. Jahiz ke Hajiz? Jahiz. Imam Al-Jahiz nama dia. Dia garang Kitabul Haiwan. Kitabul Haiwan. Jadi Kitabul Haiwan tu maksudnya apa? Keistimewaan yang Allah Ta'ala ciptakan pada haiwan-haiwan. Jadi bila dia karang kitab tu, anak murid dia tanya, Tuan Guru, kitab Tuan Guru ni cerita macam-macam kelebihan-kelebihan haiwan Allah ciptakan. Khinzir pun haiwan Allah ciptakan. Apa keistimewaan dia? Apa kelebihan dia? Maka masa tu dia mengajar anak murid dia lepas subuh. Bila dia mengajar anak murid dia lepas subuh, biasalah ada anak murid ngantuk, ada anak murid yang biasa ngantuk. Kita pun bukan sekadar budak-budak kita pun. Malam tadi kalau tidur awal pun lepas subuh mari ngantuk juga. Maka Imam Al-Jahiz ni kata, khinzir pun ada kelebihan dia. Apa dia? Dia tak pernah tidur lepas subuh. Lepas subuh dia akan terus keluar cari rezeki. Maka anak murid dia yang masa kelas lepas subuh tu macam ni, terus bulat mata. Okay. Maksudnya apa? Aku ni lagi teruk pada khinzir. Lepas subuh duduk tidur. Contoh. Bukan contoh, cerita betul lah ni. Nak ceritanya apa? Nak cerita setiap makhluk Allah ciptakan ada kelebihan, dan kelebihan khinzir apa dia? Lepas subuh tak tidur. Okay. Jadi jangan guna poin ni pula. Nak kenakan ahli keluarga kita tidur lepas subuh. Jangan pula. Okay. Ni dia beritahu anak murid dia. Maksudnya, makhluk yang tak tidur lepas subuh tu bagus. Bagus dari sudut apa? Dia keluar cari makan. Bukan dia smack tidur kat rumah tahu smack. Smack ni bahasa Kelantan, bahasa Terengganu panggil smack ni maksudnya apa? Macam buruk, tidur pagi sampai tengah hari. Yang tu maksud smack bahasa Kelantan, bahasa Terengganu. Okey, tak apa. Seterusnya. Ayat yang seterusnya. Jadi pertama, Allah bersumpah demi matahari dan waktu duha. Kerana apa? Allah je yang boleh menggerakkan matahari. Allah je yang boleh memutuskan sesuatu pada matahari. Nak terbit lambat, nak terbit cepat. Okey. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa la tuhbasu li ahadin illa liyusha." Sesungguhnya matahari tak pernah ditahan untuk dia terbenam. Biasa pukul 7.30 kalau dalam tempat kita 7.30 terbenam. 7.30 dia lebih kurang kalau tempat kita ni pukul 7 sampai 7.30. Dalam setahun tu tempat kita pukul 7 sampai 7.30. Kadang-kadang maghrib 6.59. Sekarang maghrib 7.29, 7.30. Masa berlaku peperangan antara Bani Israel dan juga puak Amalikah dalam nak conquer Baitul Maqdis. Masa tu Nabi Musa dah meninggal, Nabi Harun dah meninggal. Yang tinggal Nabi Yusha dan juga Nabi Kalib bahasa Arab sebut. Jadi dua orang Nabi ni berperang Jumaat. Tapi peperangan masih belum selesai. Kalau masuk je maghrib Sabtu malam, maghrib tadilah. Tadi kita siang tadi Jumaat kan, maghrib tadi. Maka Bani Israel tak boleh perang. Kena stop perang. Maka Nabi Yusha berdoa pada Allah agar Allah Ta'ala melambatkan terbenamnya matahari. Maka matahari pada hari tersebut terbenam lambat pada kebiasaannya. Untuk apa Allah buat macam tu? Untuk bagi masa Bani Israel memenangi peperangan tersebut untuk menawan semula Baitul Maqdis. Ini hadis Nabi SAW. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Matahari ini di tangan Allah. Walaupun kita bercerita tadi saiz dia apa semua tadi kan, besar, panas dan sebagainya, di tangan Allah. Bila di tangan Allah, terpulanglah pada Allah. Nak buat cepat tenggelam ke, lambat terbit ke, itu semua terserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya mampu terima sajalah.
Kalau Allah tak nak terbenamkan matahari, kita boleh buat apa? Kuasa-kuasa besar pada dunia boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Okey. Satu hari Nabi SAW tanya Abu Zar. Imam Ahmad, hadis ni pada Imam Ahmad. Ya Abu Zar, aina tadhhabu syams? Wahai Abu Zar, kamu atadri aina tadhhabu syams? Kamu tahu tak matahari ni malam-malam dia tak ada, dia pergi mana? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Abu Zar radhiyallahu jawab, tak tahulah. Qala sallallahu alaihi wasallam fa innaha tadhhabu hatta tasjuda baina yaday rabbiha azza wa jalla. Matahari tu malam-malam dia pergi sujud depan Allah Taala. Matahari tu malam-malam pergi sujud depan Allah Taala. Lalu fatasta'dhinu fir ruju' fayuzanu laha. Dia minta izin untuk kembali semula kat tempat dia biasa terbit. Lalu diizinkan, dia pergi semula. Maksudnya kalau Allah tak izin, tak terbit maka annaha qad qila laha irji'i min haitsu ji'ti fatarji'u ila matla'iha. Maka Allah Ta'ala kata pada matahari, pergilah kamu semula dari mana arah kamu biasa terbit. Dia pun pergi kat tempat dia biasa terbit semula tiap-tiap hari. Okey, betul lah Allah Ta'ala sebut dalam surah apa ya? Matahari sujud. Kat mana ayat matahari sujud? Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Matahari sujud, cuma kita tak nampak cara dia sujud. Okey, orang kita nampaklah cara sujud. Macam mana kat matahari ada cara sujud dia. Tolong baca dia, Puan Salmah boleh? Puan Salmah Kasim, tolong baca surah Al-Hajj. Mana surah Al-Hajj? Saya cari ke surah ayat. Tak jumpa cari. Dalam Quran Allah. Alam tara anna Allah jalla ma fis samawati wal ardi syams. Muka surat Allahumma salli ala Muhammad. Okey, muka surat 334 Puan Salmah, 334 ayat 18. 334 ayat 18. Okey. Tidakkah engkau tahu bahawa sesiapa yang ada di langit dan sesiapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah? Juga matahari, bulan, bintang, gunung ganang, pohon-pohon, haiwan-haiwan yang melata dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang layak mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah membuat apa sahaja yang dia kehendaki. Okey, terima kasih Puan Sam. Tengok Allah kata, kamu tak tengok ke? Kita pun tak tahu, kita tengok hari matahari kan, tapi kita tak tahu macam mana. Allah kata sujud bagi Allah, makhluk di langit, malaikat lah, makhluk di bumi. Matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pokok-pokok. Tapi macam mana pokok sujud? Tak tahu kita macam mana pokok sujud kan? Allah kata semua tu sujud pada Allah Ta'ala, cuma kita tak tahu cara mereka sujud. Sama juga, semua makhluk-makhluk tasbih pada Allah Ta'ala, tapi kita tak tahu macam mana mereka tasbih. Semua makhluk sedang bertasbih, tapi kita tak tahu macam mana mereka sedang bertasbih. Kalau baca Puan Amirah, surah berapa ya? Isra. Surah Isra. InsyaAllah surah Isra. Muka surat 286. Ayat 44. 286 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Terima kasih Bang. Allah kata tidak ada sesuatu pun melainkan semua tasbih pada Allah. Pokok, batu, pasir, tanah, semua tasbih pada Allah. Cuma kita tak faham je lah. Cara ditasbih, kita pun tak tahu bunyi ditasbih macam mana. Yang penting Allah kata sentiasa bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Katakanlah makhluk manusia. Allah sebut tadi kan? Manusia tu tak semua tasbih pada Allah. Tak semua sujud pada Allah manusia. Walaupun manusia tu tak sujud pada Allah.
Tapi bayang-bayang dia sentiasa sujud pada Allah. Manusia mungkin tak sujud pada Allah. Orang kafir, orang Islam yang malas sembahyang. Tapi bayang-bayang dia sentiasa sujud pada Allah. Mana dalil bayang-bayang? Tolong baca dia Puan Khairiyah. Tolong baca boleh Puan Khairiyah. Muka surat 251. Muka surat 251. Bayang-bayang sujud pada Allah. Ayat 15. 251 ayat 15. Dan semua yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah, baik dengan kerelaannya sendiri atau terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Fir'aun dia ada bayang-bayang. Terima kasih Puan Khairiyah. Fir'aun dia ada bayang-bayang dia. Qarun dia ada bayang-bayang dia. Kita pada bayang-bayang kita. Kita rajin semayang ke? Kita tak rajin semayang ke? Kita nak semayang tak nak semayang? Kita sedang uzur tak boleh semayang. Lelaki perempuan contoh sedang uzur tak boleh semayang. Tapi bayang-bayang dia sentiasa bersujud pada Allah Ta'ala. Macam mana bayang-bayang sujud? Macam mana pokok sujud? Macam mana pokok bersujud? Bayang-bayang dia mengiri dan menganan. Itulah tanda dia sedang sujud pada Allah. Tolong baca dia Puan Izawani 272 ayat 48. 272 ayat 48. Boleh Puan Izawani? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan segala yang telah dijadikan oleh Allah yang bergerak bayang-bayangnya ke kanan dan ke kiri dengan keadaan tunduk menurut peraturan dan kehendak Allah, sedangkan mereka merendah diri? Tak ada perkataan sujud Puan Izawani? Tak ada Okey. Ayat 48 tu. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u zilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan. Ada perkataan sujjadan in a state of prostration. Yang kalau perkata pun ada Ustaz. Sujud. Ini tidakkah mereka melihat kepada apa yang telah menjadikan oleh Allah daripada sesuatu condong bayang-bayangnya dari kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedangkan mereka orang merendah diri. Bukan orang lah. Tak semestinya orang. Pokok batu-batu. Sedangkan mereka maksudnya bukan orang saja. Pokok batu merendah daripada Allah. Maksudnya Allah tak kisah pun kalau kita tak nak semayang. Allah Ta'ala kata rugi ke tak ada. Sebab apa? Kalau manusia tak semayang, berjuta lagi makhluk lain selain manusia yang sentiasa sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Ayat 2 pula. Dan demi bulan apabila ia mengikuti matahari. Demi bulan apabila ia mengikuti matahari. Apa maksud dia? Lepas matahari terbenam, bulan terus timbul. Lepas matahari terbenam, bulan terus timbul. Sebab tu Allah kata apa dia? Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Tak pernah lagi matahari mendahului bulan. Begitu juga bulan tak pernah mendahului matahari. Kalau baca Puan Nur Zakiah. Surah apa? Surah Yasin. Surah Yasin. 443 ke 44 macam tu lah. Tak boleh Puan Nur Zakiah. 443. Tahun 442. Sekejap saya bagi buku surah ini. Surah Yasin. 442. 442 ayat 38, 39, 40. 38, 39, 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan matahari beredar di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, maka kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarannya. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiah. Kenapa Allah selalu mention matahari sebelum bulan? Kenapa Allah selalu mention matahari sebelum bulan? Kerana dari sudut saiz matahari lagi besar pada saiz bulan. Dan dari sudut sentiasa dilihat oleh manusia apa dia? Matahari
ada malam-malam yang kita nampak bulan, ada malam tak nampak langsung, ataupun ada malam yang nampak bulan kecil, anak bulan. Tapi matahari, hari-hari kita nampak. Daripada dia terbit, dia duduk tengah-tengah, matahari gelincir atas kepala sampai dia terbenam. Hari kita nampak. Betul Allah Ta'ala muliakan matahari berbanding dengan bulan. Dua-dua hebat. Dua-dua ciptaan Allah sangat-sangat hebat. Tetapi Allah dahulukan matahari untuk tunjuk bahawasanya besarnya matahari sentiasa dilihat oleh manusia adalah kekuasaan dan kehebatan Allah dalam menciptakannya. Okey, baik. Apa kelebihan bulan? Bulan, dia tidak ada cahayanya sendiri. Bulan tu dia tidak ada cahaya dia sendiri. Bulan ni sangat penting kerana dengan adanya bulan, manusia boleh kira waktu. Okey, kira waktu. Sebab dia orang dulu-dulu bila nak bayar balik lepas 2 bulan purnama. Mana ayat ni? Yas'alunaka 'anil ahli. Puan Aliza tolong baca boleh Puan Aliza, surah Al-Baqarah. Sahabat tanya, kenapa ada anak bulan? Matahari tak ada anak matahari, matahari separa, matahari penuh. Matahari penuh memang ada semua lah kan. Tapi anak bulan. Kenapa bulan tu mula-mula besar, kecil. Sampai jadi macam tandan tadi, Puan Nazakiyah baca tandan tadi kan. Saya cari muka surat. Okey, muka surat 29. Muka surat 29, ayat 189. Tolong baca Puan Aliza Ali boleh? Ayat ni panjang, baca sikit cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Okay, cukup. Terima kasih Puan Alizali. Panjang lagi cerita ayat dia. Tapi Allah kata, mereka tanya pada Muhammad, sahabat-sahabat tanyalah, kenapa ada hilal? Hilal tu namanya anak bulan, kan? Maka Nabi jawab, Allah buat bulan tu sekejap besar, sekejap kecil, sekejap jadi macam tandan, nanti dia penuh, lepas tu separa, pusingan-pusingan dia kan. Maka Allah suruh Nabi jawab, itu untuk pengiraan waktu manusia. Okey, itu untuk pengiraan waktu manusia. Matahari setiap hari sepanjang tahun dia naik turun sama je lah. Naik turun dia sama je matahari. Di bulan, awal-awal bulan dia lain. Ujung-ujung bulan dia lain. Maksudnya apa? Bentuk dia tu tak sama. Bentuk dia tidak sama. Maka bila bentuk bulan tidak sama, maka manusia senang untuk menghitung masa. Okey, lepas 2 bulan purnama, wanita-wanita yang diceraikan, iddah dia dikira macam mana? Kalau kira matahari, Allah mak lupa dah. Berapa hari dah kalau nak kira guna matahari. Tapi bila adanya anak bulan, bila adanya bulan-bulan yang kita kata apa, berbeza, maka di situ orang-orang senang mengira waktu. Okey. Ni ada gambar yang diambil oleh seorang jurugambar di tempat yang sama. Dia ambil gambar duduk tempat sama, ambil gambar bulan dalam masa 1 bulan. Okey. Okay, tengok kat skrin. Dia duduk tempat yang sama. Dia ambil tempat yang sama, duduk tempat yang sama, dia ambil gambar bulan di waktu malam untuk tempoh 1 bulan. Ini hasil yang dia dapat. Ini hasil yang dia dapat. Okey. Wallahu a'lam. Okey. Ni ada orang share lah kat saya. Saya pun tak kaji lah betul ke tak betul. Tapi memang Allah sebut bulan-bulan ni dia ada dia punya manazil. Manazil tu apa? Laluan-laluan khas dia. Laluan-laluan khas yang Allah Ta'ala tentukan untuk bulan. Okey, baik. Apa lagi nak beritahu? Okey, jadi pertama bulan Allah Ta'ala ciptakan untuk memberi manfaat manusia kira hari. Kira hari, kira bulan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bulan juga memain peranan untuk berfungsi menggerakkan. Bulan juga memainkan peranan untuk berlakunya pasang surut air laut. Di sepanjang tahun. Berjuta-juta tahun dulu dah. Berbilion-bilion tahun dulu dah. Memang bulan lah akan dijadikan ukuran oleh nelayan-nelayan untuk melihat pasang surut air laut. Kerana rotation bulan dan dia punya period orbit dia tu sama. Sepanjang tahun, bukan sepanjang tahun, setiap tahun itulah dia punya pusingan dia.
Maka orang-orang yang biasa ke laut, dia tengok bulan, dia tak ada air sesuai, air tak sesuai, air pasang, air surut. Okey. Okey, macam mana dia punya fungsi bulan nak membuat air surut, air pasang, saya pun tak erti nak terangkan dalam detail sangat. Okey. Rahsia mengenai bulan ni negeri Quran beritahu lah, hanya baru ditemui melalui penerbangan Luna 3 pada tahun 1959. Okey. Para ilmuwan dia buat definisi bulan ni sebagai satu makhluk yang ada di luar angkasa yang tak ada cahaya sendiri. 73% cahaya yang ada pada bulan tu adalah hasil cahaya matahari. Banyak meteor yang angkasa yang jatuh kat bulan. Sehingga terdapat banyak lubang-lubang di bulan, yang ukuran dia lebih kurang selebar 5 km. Kedalaman dia 20 km. Okey, ini kajian-kajian yang manusia buatlah. Walau bagaimanapun Dr. Hamka tulis, kehebatan Allah yang di bulan adalah satu kehebatan Allah yang manusia kalau nak mendalaminya kena menggunakan teleskop ke mikroskop? Teleskop. Teleskop. Dr. Hamka kata apa dia? Zaman sekarang, kebesaran-kebesaran Allah banyak terbukti. Apa yang Allah cerita dalam Quran, kehebatan kebesaran Allah terbukti melalui mikroskop dan juga teleskop. Contoh, Allah cerita pasal kejadian bayi dalam perut ibu. Allah cerita tentang perubahan air mani dalam perut ibu. Kalau tengok secara zahir mana kita nampak kan? Tapi dengan adanya, apa dia panggil? Mikroskop. Kita dapat tengok sekecil-kecil benda. Makin yakin terhadap kebesaran Allah, apa yang Allah janji, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Okey. Lepas Allah cerita matahari, bulan, lalu Allah Ta'ala cerita pula ayat 3. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Dan apabila waktu siang dia menampakkan cahaya dia. Apa maksud cahaya siang? Saya nak terangkan cahaya matahari dan bulan tadi tak jumpa. Tolong baca dia boleh? Siapa dia? Puan Maisarah, tolong baca Puan Maisarah boleh? Surah Yunus. Puan Maisarah tolong baca surah Yunus. Muka surat 208 ayat 5. 208 ayat 5. 208 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Pernah dengar tak orang nama Diyaur Rahman? Ada orang nama Diyauddin. Jadi kawan-kawan panggil dia Dia aja. Cuma kita panggil orang Melayu DHIYA. Dia. Tak tahu apa terjemah dia. Sebenarnya Dia. Ada orang nama Diyaur Rahman, cahaya Ar-Rahman. Diyauddin, cahaya agama. Baguslah tu. So, cahaya Dia, cahaya Nur. Apa beza dia? Dia adalah zat tu sendiri bercahaya. Nur ni cahaya datang sebab benda lain. Lampu Kalimantan kita dipanggil Nur. Adakah lampu tu sendiri dia keluar cahaya? Tak. Ada benda lain datang menyebabkan dia cahaya. Saluran wayar elektrik, plug, switch menyebabkan dia keluar cahaya. Apa lagi? Nabi Muhammad SAW Nur. Kerana apa Allah bagi cahaya pada Nabi? Kerana keberkatan amalan-amalan Nabi. Itu yang pertama. Dia sendiri bercahaya. Nur cahaya sebab orang lain. Dia bercahaya sebab benda lain. Bukan sebab orang lain, sebab benda lain. Sesuatu yang dia amalkan, sesuatu yang dia buat menyebabkan dia bercahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ni adalah cahaya yang mata kita tak mampu nak lawan. Kita tak boleh nak tengok bertentang mata dengan dia. Mampu kita tengok matahari lama-lama tanpa guna, dia panggil apa? Warna hitam tu. Warna hitam tu dia panggil filem, kodak. Macam itulah lebih kurang nama dia. Bolehlah tengok matahari. Tapi kita mampu tak nak menghadap matahari direct dengan mata kita? Tak boleh. Tapi Nur, kita boleh tengok. Kalau ada orang silau tengok cahaya bulan malam-malam, silau tak boleh tengok lama-lama, tak ada. Sebab tu antara Nur dan Dia, Nur lebih seronok untuk dilihat. Sebab tu Al-Quran Allah panggil Nur.
Nabi Allah panggil Nur. Kerana apa? Nur ni adalah cahaya yang manusia boleh adopt. Manusia boleh terima untuk dia tengok. Adapun matahari, cahaya terlalu kuat, manusia tak mampu nak menanggungnya dengan kekuatan yang Allah bagi pada kita. Kita tak boleh nak tanggung kekuatan cahaya matahari tersebut. Itu beza antara diya dengan nur. Okey? Jadi kalau Allah Ta'ala zahirkan cahaya Nabi macam cahaya matahari, cahaya Al-Quran macam cahaya matahari, macam mana kita nak menghadap? Macam mana kita nak menerima dalam kehidupan kita? Tak mampu untuk kita menerima dalam kehidupan kita. Doa Nabi ajar minta diya ke minta nur? Masa lagi solat subuh kan, doa lagi solat subuh, jalan kaki lagi solat subuh, ada doa Nabi ajar. Apa doa dia? Mawi ada buat lagu doa tu. Mawi ke? Tak tahu siapa ni. Mawi ke? Apa doa dia? Lagi solat subuh, Nabi ajar. Masa lagi solat subuh, macam doa tu. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min baini yadayya nura. Ya Allah, bagilah cahaya pada hati aku, pendengaran aku, penglihatan aku, depan aku, belakang aku. Dia dah minta cahaya. Okey, baik. Lepas Allah sebut matahari, bulan, Allah sebut siang apabila dia menampakkannya. Apa maksud dia? Bila datangnya siang, semua benda nampak dengan jelas. Bila semua nampak dengan jelas, maka mudahlah manusia untuk cari rezeki. Bila Allah jadikan siang, maka ada makhluk-makhluk yang dia mudah untuk memburu, mendapatkan mangsa-mangsanya waktu siang. Binatang-binatang buas kan? Dan bila Allah jadikan malam, ada makhluk-makhluk binatang-binatang yang dia tak laju. Kalau siang-siang ni, rimau, citah, singa, memang dia lari laju siang-siang. Okey? Adapun malam-malam, dia tak nampak nak kejar binatang-binatang yang lari sembunyi-sembunyi. Tapi malam-malam, ada makhluk-makhluk yang memang dia senang memburu waktu malam. Dia lari tak laju macam binatang-binatang tadi, tapi malam waktu sesuai untuk dia memburu. Okey, kemudian Allah sebut, malam ni apa kelebihan dia? Siang untuk cari rezeki, kita nampaklah cari rezeki, cucuk tanam, buat segala-galanya mudah siang. Malam Allah jadikan malam sebagai pakaian. Apa sebagai pakaian? Untuk melindungi manusia, untuk melindungi kita daripada orang jahat. Bahkan malam juga sesuai untuk orang-orang lemah melarikan diri. Sebab tu orang-orang zaman dulu, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh mereka melarikan diri, Nabi Musa Allah suruh lagi waktu malam. Nabi Lut Allah suruh keluar pada kampung waktu malam. Kerana waktu malam adalah waktu sesuai untuk kita menyelamatkan diri, waktu sesuai untuk kita menyembunyikan diri pada pihak musuh. Okey, itu nombor 4, siang malam lah. Nombor 5, Allah cerita pula, lepas Allah suruh kita tengok matahari, lepas suruh manusia tengok bulan, okey, maka Allah Ta'ala suruh tengok siang malam. Allah Ta'ala suruh tengok siang malam. Maksudnya apa dia? Matahari bulan ni jauh bagi manusia. Kita tak dapat tengok dengan dekat matahari dan bulan. Tapi siang malam kita dapat merasainya. Siang malam kita dapat merasainya. Maka Allah suruh manusia tengok siang malam. Lepas manusia tengok siang malam, Allah Ta'ala nak suruh manusia tengok lagi dekat pada siang malam. Apa dia? Langit dan bumi. Langit dan bumi. Mula-mula Allah suruh tengok langit. Allah cipta berapa langit? Allah cipta satu langit je. Allah cipta maafkan saya. Allah cipta 7 langit. Tapi Allah hanya suruh kita tengok berapa langit kat sini? Sebiji langit je. As-sama, satu langit. Dalam bahasa Arab, minta maaf tak sesuai lah. Sebiji kan? Satu-satu. Sebiji tak kena. Dalam bahasa Arab, plural bagi langit kena ada wa alif ta kat belakang. As-sama wati. Ni langit-langit. Adapun ayat kita sekarang, as-sama, tidak ada alif ta kat belakang. Maksudnya satu langit saja. Ni kita tak boleh nak tengok langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7 tak boleh tengok. Kita tahu ada tu sebab Allah sebut 7 langit. Nabi Isra Mi'raj naik sampai langit ke-7. Sebab tu dalam surah apa ya? Baru ni kita lalu. Buku surat 592. Tolong baca boleh buku surat 592. Puan Rosimah tolong baca Puan Rosimah 592. Allah sebut satu langit je. Ayat 17 ayat 18. Boleh Puan Rosimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Alaq. Al-Ghashiyah 592. 17. Maka tidakkah mereka memperhatikan bagaimana diciptakan seekor unta? 18. Dan langit bagaimana ditinggikannya dan gunung ganang bagaimana ditegakkannya. Okey, terima kasih Puan. Langit tu
Allah sebut langit-langit ke langit saja? Langit saja. Allah tak sebut langit-langit sebab kita tak mampu nak tengok langit kedua. Tak mampu nak tengok langit kedua. Okey? Bahkan kapal-kapal angkasa yang pergi ke bulan sampai tak tahulah, pun tak mampu untuk melihat langit yang kedua. Tak mampu nak melihat langit yang kedua. Semua yang ada ni, semua dalam lingkungan langit pertama je ni. Matahari, bintang, planet-planet tu semua masih lagi dalam lingkungan langit yang pertama. Okey. Tengok surah Baqarah. Surah Baqarah. Kalau baca Dr. Aziza, boleh Dr. Aziza surah Baqarah. Muka surat 5. Muka surat 5. Okey, muka surat 5 ayat 29. Ayat 29. Muka surat 5 ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah, yakni Allah, yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah yakni bahan-bahan langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okey, terima kasih Dr. Aziza. Tengok. Allah Ta'ala menciptakan 7 langit bumi. Allah Ta'ala menciptakan untuk kamu apa yang ada kat muka bumi ni. Kemudian Allah ciptakan langit. Mula-mula Allah buat bumi. Lepas Allah buat bumi, Allah sediakan untuk kita makanan-makanan yang ada kat bumi. Allah sediakan sumber-sumber makanan untuk kita makan kat bumi. Lepas pada tu, Allah SWT ciptakan langit dengan sempurna. Okey, baik. Adalah tafsir. Cuma ini kita tak kata dengan tepat. Dalam tafsir tulis mengenai langit-langit yang Allah ciptakan. Okey, langit-langit yang Allah ciptakan. Okey. Baik. Dalam hadis memang ada Nabi sebut. Memang ada Nabi sebut bahawasanya langit yang pertama dia adalah maujud. Dia gelombang. Langit yang pertama dia adalah gelombang buta yang disusun oleh Allah Ta'ala. Macam mana maksud gelombang tu kita pun tak tahu. Langit pertama ni adalah gelombang. Itu memang ada dalam hadis. Langit kedua daripada marmar. Ini tak jumpa. Saya belum jumpa lagi mana hadis langit kedua daripada marmar. Ada dalam tafsir ni. Saya sampaikan apa yang tulis dalam tafsir. Hasyiah Sawi. Tafsir Hasyiah Sawi. Langit ketiga daripada besi. Langit keempat daripada tembaga. Langit kelima daripada perak. Langit yang keenam daripada emas. Dan langit yang ketujuh daripada zamrud warna hijau. Zamrud warna hijau. Okey. Wallahu a'lam. Mana pengarang kitab ni dapat sumber-sumber tu? Mustahil lah kalau dia tengok kan. Wallahu a'lam. Tapi dalam hadis mengenai langit pertama tu adalah gelombang. Yes. Itu ada hadis. Saya pernah jumpa. Adapun langit kedua marmar, langit ketiga besi, langit keempat tembaga, langit kelima, 6, 7 tu wallahu a'lam. Okey, kita KIV dululah untuk kita menerimanya. Okay, boleh jadi apa dia cakap tuan dan saudara, tapi buat masa ni kita tak nak percaya bulat-bulat lagi perkara tersebut. Okey, baik. Saya lupa nak terangkan. Dalam surah ni, Allah cerita matahari dan juga siang malam. Untuk apa? Tadi matahari dan siang malam tadi saya lupa nak terangkan. Kerana pada zaman tu, pada zaman Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, ada kefahaman-kefahaman yang bertuhankan matahari. Ada kefahaman-kefahaman golongan musyrikin yang bertuhankan matahari. Maka Allah nak nafikan matahari itu bukan Tuhan, bahawasanya apa dia? Apa yang kontrol dia? Dia terbit, dia terbit, dia terbenam, dia timbul, dia hilang. Kejap ada, kejap tak ada. Apa yang kontrol dia? Jadi kalaulah dia Tuhan, dia tak boleh dikontrol. Dia yang mengkontrol. Kalau dia Tuhan, dia aku yang kontrol dia. Maksudnya dia bukan Tuhan. Itu satu. Kemudian pada zaman tu juga ada golongan yang mengatakan Tuhan ni selain Allah berhala, ada lagi nama Tuhan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Mereka menganggap ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap. Maka Allah nak kata, terang gelap tu aku yang buat. Terang yang gelap tu aku yang buat. Aku yang kontrol. Kejap terang, kejap gelap. Ada tempat yang 6 bulan terang, 6 bulan gelap. Aku yang kontrol dia. Dia bagaimana kamu kata makhluk yang di bawah aku punya kuasa, aku punya pengawasan, aku punya manage, makhluk tu kamu kata Tuhan. Tak mungkin makhluk-makhluk tu Tuhan. Kerana apa? Kalau dia Tuhan, dia bukan dikontrol, dia yang mengkontrol. Dia bukan dikelolai, dia yang mengelolai kalau dia Tuhan.
Okey, jadi ayat-ayat macam ni untuk menafikan kefahaman pada zaman sekarang pun ada kefahaman pelik-pelik macam ni. Tuhan terang, Tuhan gelap, agama lain lah kan. Zaman dulu dah ada. Maka Allah nak beritahu gelap, terang, matahari, bintang-bintang itu semua bawa kekuasaan aku. Dia bagaimana bila makhluk-makhluk tu dikuasai oleh aku, kamu boleh anggap makhluk tu Tuhan. Tapi macam mana kefahaman tu dah sebati dalam jiwa raga mereka, cakap kat mana pun dia jadi tak berubah jugalah, macam tu lah juga perangai dia. Okey, siang malam dah Allah sebut langit. Tadi kita terjemah, siapa terjemah tadi dalam terjemah dia terjemah sempurna. Siapa tadi terjemah ayat 1 sampai 6 tadi? Puan Aliza tak silap saya. Betul Puan Aliza? Puan Aliza? Ada? Betul. Puan Aliza baca balik terjemah ayat 5 tadi. Dalam terjemah yang saya bagi tak ada sempurna, tapi Puan Aliza terjemah ada sempurna. Boleh ulang balik Puan Aliza punya terjemah? Ni tak ada sempurna. Ayat 5 surah ni ke? Surah kita sekarang. Syams ni. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Menakjubkan, sorry. Sempurna kat lain kot. Sempurna ayat 7 tadi. Okey, menakjubkan. Terima kasih. Puan Aliza, sorry, silap. Saya bukan saya sebut sempurna tadi, menakjubkan. Allah sebut demi langit yang binaannya yang menakjubkan. Tahap mana kita nak tahu ianya takjub? Kita dah tengok hari-hari, bahasa Melayu kata apa? Allah bisa tegar biasa. Kita tak nampak pun takjub. Sebab dah tengok, lahir-lahir terus tengok, tak nampak pun takjub. Okey? Maka, nak tahu tahap takjub dia, kita tengok surah Ar-Ra'd. Tengok surah Ar-Ra'd. Tolong baca dia, Puan Rosimah boleh? Surah Ar-Ra'd. Saya cari muka surat je. Pertama, kenapa dia takjub? Dia boleh berdiri tanpa tiang. Bukan berdirilah, nak panggil apa tau. Dia boleh stay, tak jatuh, tanpa tiang. Surah Ar-Ra'd, saya cari muka surat je. Muka surat 249. Ayat yang kedua. Boleh, Puan Rosimah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat, lalu dia bersemayam di atas arasnya, yang layak dengan kesuciannya. Dia mengatur peredaran matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Okey. Terima kasih Puan Rosimah. Nampak Allah kata, Allah Ta'ala yang mengatur. Allah ciptakan langit-langit tanpa tiang. Okey, macam mana benda tu tak ada tiang tapi boleh berdiri dengan kukuh. Itu satu. Sebab tu kita kata apa? Menakjubkan tadi, terjemah tadi menakjubkan tu. Betul Dr. Hamka tulis, orang-orang yang mengkaji bab angkasa lepas, dia nampak takjub kehebatan ciptaan Allah ni. Kita sekadar tengok macam tu saja, tak rasa takjub pun. Betul kan? Kita tak rasa takjub. Bukan ada orang tengok, oi, hebatlah langit, hebat langit. Berapa ramai orang datang cerita kat kita, hebat langit. Kita takjub apa dia hari ni? Kita takjub. Apa yang kita takjub hari ni? Menara tertinggi kat dunia. Bangunan tertinggi kat dunia. Gedung belah-belah terbesar kat dunia. Itu yang kita kagum melihatnya hari ni. Walhal, makhluk Allah yang paling kagum, patut kita kagumi, langit lah. Tolong baca dia. Puan Salmah, tolong baca boleh Puan Salmah surah Qaf. Surah Qaf cerita pasal langit. Surah Qaf cerita pasal langit. Surat berapa Ustaz? 518. 518 ayat 6. 518 ayat 6. Tidakkah mereka memperhatikan langit di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunkannya dan menghiasnya dan tidak langsung terdapat retakan? Okey, terima kasih Puan Sarah. Kita tengok ke langit macam mana kami tinggikan, kami hiaskan dengan bintang-bintangnya, dengan awannya. Betul kan? Nak baca petang-petang, tengok matahari terbenam, tengok kat langit, matahari terbenam. Cantik Allah hiasi. Tapi kita tak rasa pun kehebatan Allah dalam kejadian langit tersebut. Sebab apa? Kita kurang bercerita benda-benda tu. Yang kita duk cerita, bangunan tertinggi, pencakar langit,
Apa lagi kita nampak hebat ciptaan manusia. Buat kapal selam, buat tu hebat, buat ni hebat. Kita nampak kehebatan manusia, buat apa manusia buat hari ni. Sepatutnya, bagi orang Islam, kita kena banyak bercerita tentang kehebatan Allah dalam menciptakan. Baru kebesaran Allah masuk dalam hati. Kalau tak, kagum dengan kontraktor, engineer negara sekian-sekian. Kagum dengan kontraktor, dengan engineer negara Jepun. Sebab dia buat gini. Sedangkan orang Islam patut letak kegagumannya, ketakjubannya pada Allah 100%. Tapi sebab tak cerita, tengok-tengok saja, jadi tak masuklah kebesaran kehebatan Allah tu dalam hati. Yang masuk dalam hati, hebat engineer tu, hebat kontraktor tu, buat Burj Khalifa kat Dubai. Walhal Allah Ta'ala buat langit satu, tak payah kita tujuh, yang satu tu pun dah jauh mengatasi Burj Khalifa kat Dubai. Tapi sebab kita tak anggap kebesaran Allah ni perlu diceritakan, dibicarakan, maka kita tak nampak kehebatan Allah dalam perkara tersebut. Okey, baik, seterusnya, lepas Allah cerita pasal langit, Allah cerita pasal bumi. Dan bumi yang Allah Ta'ala hamparkan. Maksud bumi Allah hamparkan apa dia? Maksud bumi Allah Ta'ala hamparkan, maksudnya Allah Ta'ala susun sesuatu ataupun benda-benda yang ada atas muka bumi. Allah Ta'ala kalau buat bumi rata saja, maka tidak nampak keindahan bumi. Bila Allah buat bumi ni ada bukit, ada gunung, ada selekoh, ada macam-macam, maka itu menunjukkan kehebatan Allah dalam menyusun bumi. Dulu mula-mula Allah buat bumi, tidak ada gunung, maka bumi ni bergoncang, bergegar. Lalu Allah Ta'ala jadikan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak bumi dan gunung-gunung sebagai landmark, penunjuk jalan. Manusia senang nak pergi mana-mana tengok gunung. Okey, baik. Adalah surah An-Nahl ada ayat pasal gunung. Kita bincang kemudian pasal gunung insya-Allah. Okey, baik. Ayat nombor 7 pula. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa dan demi, terjemah wa dan demi, nafsin jiwa, maksudnya jiwa manusia lah ni ya. Wa dan ma apa yang sawaha dia telah sempurnakannya, sawaha dia telah sempurnakannya. Tolong terjemahkan dia, Puan Amirah, terjemahkan boleh Puan Amirah. Pendek je ayat 7 ni. Ustaz. Dan demi jiwa dan apa yang dia telah sempurnakannya. Okey. Terima kasih Puan. So, Ni last ni. Allah bersumpah dengan 7 perkara, ni yang ketujuh. Demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi. Last kali Allah bersumpah demi kejadian manusia. Demi jiwa. Jiwa manusia kat sini, by soul, Adam, person, tu terjemah dia jiwa kat sini. Okey. Dan apa yang Allah Ta'ala telah sempurnakan. Sebagaimana kehebatan Allah pada langit, bumi, bulan, matahari, siang, malam tu hebat. Tapi ciptaan Allah yang paling hebat, paling cantik, paling sempurna adalah manusia. Waktu untuk manusia Allah sebut sawaha, paling sempurna. Dalam surah At-Tin Allah kata apa? Laqad khalaqanal insan fi ahsani taqwim. Okey, tolong baca dia Puan Khairiyah, tolong baca Puan Khairiyah. Ayat 4. Kejadian terbaik, manusia termulia. Surat berapa Ustaz? Sorry, muka surat 597. Lupa nak beritahu muka surat. Sorry. Surat At-Tin. 250 surah At-Tin ayat 4 atas, surah ayat yang atas. Sebenarnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Okey, itu satu. Yang kedua, Puan Khairiyah, tengok surah Al-Infitar, juzuk Ammar juga, surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar, muka surat 587. Ayat 6, ayat 7, ayat 8. Ayat 6, ayat 7, ayat 8. Boleh, Puan Khairiyah? Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa sahaja Terus? yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. Okey, terima kasih Puan Khair. Allah tahu yang manusia, apa yang menyebabkan kamu tertipu daripada Allah, tak nak menyembah Allah, tak nak taat pada Allah. Sedangkan Allah telah menciptakan kamu. Allah fashionate
Allah fashionate you perfectly and gave you due proportion. Allah buat manusia sebaik kejadian. Manusia makhluk terbaik, manusia ciptaan terbaik, dan manusia lah Allah Ta'ala jadikan makhluk yang paling mulia. Mana makhluk paling mulia? Tolong baca dia. Puan Izawani, tolong baca Puan Izawani. Manusia makhluk paling mulia. Walaqad karramna Adam. Surah Isra. Muka surat 289. 289. Ayat 70. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah mengangkut mereka dengan pelbagai kenderaan di daratan dan di lautan. Kami juga telah memberikan rezeki kepada mereka daripada benda yang baik-baik serta kami telah memberi kelebihan kepada mereka dengan sempurna mengatasi makhluk-makhluk lain yang telah kami ciptakan. Nampak? Terima kasih Puan Izawani. Dalam diri manusia terdapat banyak kehebatan kebesaran Allah. Jadi menurut pengarang tafsir Al-Munir, dalam diri manusia ni, dalam badan manusia ni seolah ada satu alam lain yang mana setiap part, setiap organ bekerja dengan baik. Dalam diri manusia ni seolah-olah satu kilang yang mana semua pekerja-pekerja dia sedang bekerja dengan baik. Itulah proses pemakanan, proses keluar pelur, proses keluarnya najis lepas kita makan berjalan dengan baik. Sistem yang ada dalam badan kita seolah-olah satu kilang yang semua pekerja dia kerja dengan baik. Siapa yang buat? Allah Ta'ala yang buat. Maka Allah bersumpah demi diri manusia yang Allah ciptakan dengan sempurna. Apa maksudnya? Jasa Allah pada kita, diri kita Allah buat sempurna, keperluan yang kita perlu pun Allah buat sempurna. Manusia perlu pada bulan, perlu pada matahari, perlu pada siang, perlu pada malam. Berhajat pada langit, berhajat pada bumi, berhajat pada apa yang turun pada langit, berhajat pada apa yang tumbuh daripada bumi. Allah sediakan segala-galanya dan manusia itu sendiri pun Allah Ta'ala ciptakan dah cukup sempurna. Jadi Allah nak beritahu, itu jasa Allah pada manusia. Lepas Allah bagi semua tu pada manusia, termasuklah dua mata, pendengaran, penglihatan. Lalu Allah kata apa ayat seterusnya? Boleh ayat seterusnya, ayat 8. Maka alhamaha, dia telah menunjukkannya. Sebenarnya alhamaha, dia telah bagi ilham kepadanya, samalah. Alhamaha, dia telah menunjukkannya. Maksudnya apa? Allah telah menunjukkannya. Allah telah menunjukkan kepada manusia itu tadi. Orang Mu'tazilah, alhamaha kat sini. Okey, orang putih terjemah apa alhamaha? Okey, tak apa, kita terjemah perabi dulu, baru saya terangkan. Baru kita terangkan. Maka alhamaha, dia telah menunjukkan kepadanya, kepada jiwa tu. Okey, dia telah menunjukkan kepada jiwa tu, fujuraha, jalan kefasikannya, jalan kesalahannya. Fujur tu jalan fasik, jalan salah. It's wrong. What is wrong for him? Dan taqwaha, jalan kebaikan, jalan ketakwaan untuknya. Taqwaha, jalan ketakwaan untuknya. Okey. Tolong terjemahkan dia boleh? Puan Nur Zakia, terjemahkan ayat 8 ni. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka dia telah menunjukkan kepadanya jalan kefasikan dan jalan kebaikan. Okey. Terjemah Puan Nur Zakia, dia, betul kan? Puan Nur Zakia, dia telah menunjukkan, betul kan? Ya. Okey, dia tu siapa? Allah. Yes, tu terjemah paling tepat. Kita pun ikut terjemah tu. Allah telah menunjukkan bagi manusia jalan sama ada yang jahat atau yang baik. Orang Mu'tazilah, dia tak terjemah dia tu Allah. Orang Mu'tazilah, dia tak terjemah pun dia tu Allah. Dia terjemah apa? Dia tu manusia. Manusia tu sendiri yang tunjukkan untuk diri dia mana jalan baik, mana jalan buruk. Jadi seolah-olah Mu'tazilah berpandangan Allah mencipta manusia dengan sempurna. Dah, selesai. Allah cipta manusia dengan sempurna, dah selesai kerja Allah. Manusia itulah sendiri yang tengok jalan depan dia ada yang baik, ada yang buruk. Manusia itulah sendiri yang tengok depan dia ada jalan baik, ada jalan buruk. Allah tak terlibat langsung. Allah buat manusia je.
Pandai-pandailah mu tengok sendiri jalanmu depan nanti macam mana. Itu kefahaman Mu'tazilah. Kerana apa? Dia kata kalau Allah Ta'ala yang tunjuk jalan buruk pada manusia dan manusia menempuh jalan buruk tersebut, macam Allah zalim lah pula. Kenapa Allah tak tunjukkan untuk manusia jalan baik je, jalan bagus je, jalan takwa je, tak ada orang buat jahat kan? Itu Mu'tazilah punya kefahaman. Kita kata tak. Allah tunjuk jalan yang baik bagi manusia. Allah tunjuk jalan yang tak baik bagi manusia. Allah nak tengok pilihan mana yang manusia tu buat. Dan walaupun manusia mampu buat pilihan, tapi tetap tertakluk dengan izin Allah. Ada orang nak buat jahat banyak malam ni. Dia fikir nak buat jahat banyak malam ni. Dia nak pergi main nombor ekor 5 tempat malam ni. Contoh. Dia buat pilihan. Malam ni nak main nombor ekor 5 tempat. Judi. Kedai A, kedai B, kedai C, sport toto lah ni. Sport toto kedai A, kedai B, kedai C, kedai D. Pergi berjudi kedai yang pertama, balik-balik jatuh longkap contoh. Dah tak mampu nak pergi kedai kedua, tiga, empat, kelima. Walaupun dia buat keputusan apa dia nak buat, tapi tetap tertakluk dengan izin Allah Ta'ala juga. Orang Mu'tazilah punya kefahaman, tengok salah terjemah lari jauh mana. Betul terjemah apa? Then he showed him what is wrong for him, what is right for him. Samalah. He itu tak beritahu siapa dalam terjemah. Maka kita kata he itu Allah. Orang Mu'tazilah kata he itu apa? Manusia itu sendiri. Dia tunjukkan untuk diri dia jalan baik, jalan buruk. Lalu dia pilih jalan mana yang dia nak. Jadi seolah-olah Allah tak terlibat langsung dalam apa yang manusia pilih. Tak, Allah terlibat. Cuma manusia tu bila dia pilih jalan yang salah, dia tak boleh salahkan Allah. Kerana dia yang memilih, bukan Allah yang paksa dia pilih. Ayat ni yang ada kaitan dengan akidah ni. Daripada ayat yang macam ni lah keluar kefahaman Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah ni dia kata apa? Manusia mampu buat segala-galanya. Allah ciptakan kita, Allah tinggal. Pandai-pandailah awak buat sendiri. Jabariyah lagi teruk. Dia kata apa? Semua benda yang manusia buat sebab Allah paksa buat. Dia tak semayang, dia berjudi, dia minum arak, dia pukul orang. Kenapa? Dia terpaksa buat apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk dia. Ini lagi salah kefahaman macam ni. Kefahaman sebenar apa dia? Tengah-tengah. Bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Dia panggil mukhtar. Maksud mukhtar, Allah ciptakan kita, Allah bagi pilihan. Apa kita nak buat? Baik ke jahat ke, kita buat pilihan. Walau bagaimanapun, pilihan kita tu tertakluk dengan izin Allah. Kalaulah manusia bebas buat jahat macam mana dia nak, nescaya tak ada orang kena tangkap. Kalaulah manusia bebas untuk buat jahat banyak mana dia nak, nescaya pencuri tu akan curi seumur hidup. Tak kena tangkap. Ke ada pencuri, dia berniat mencuri untuk 5 saja, lepas 5 tempat dia curi, lepas tu dia niat untuk ditangkap. Mana ada? Pencuri ni kalau boleh dia nak mencuri seumur hidup. Tapi oleh kerana nasib dia tak baik, lepas mencuri kali ketiga, Pak pernah masuk penjara 5 tahun macam tu. Tak boleh mencuri dah. Nak beritahu, walaupun kita ni boleh buat keputusan, tapi keputusan kita tetap tertakluk dengan izin Allah. Kalau kefahaman tadi, kalau kefahaman yang kita kata Mu'tazilah tadi, seolah-olah manusia buat keputusan segala-galanya. Ayat ni ada kaitan dengan takdir ni. Ayat ni ada kaitan dengan takdir. Allah Ta'ala bagi pilihan pada kita, walau bagaimanapun pilihan tu tetap tertakluk dengan izin Allah. Maksudnya macam ni. Kita seolah-olah berdiri kat satu simpang. Kita yang pilih, nak ke kanan ke nak ke kiri. Kita buat keputusan. Saya nak kanan ke saya kiri. Bila kita pilih jalan kanan, dah ada ketetapan Allah jalan mana kita akan tempuh belah kanan. Contoh, malam ni, kita pilih nak ibadat. Pilih nak ibadat banyak malam ni. Oleh kerana esok cuti, malam ni nak ibadat banyak. Kita pilih lah nak buat ibadat malam ni. Kita pun senaraikan. Malam ni nak ngaji. Lepas ngaji solat tasbih. Lepas solat tasbih zikir. Lepas tu selawat. Sampai tu istighfar. Mungkin pukul 12.30 aku tidur. Kita buat list. Maksudnya kita dah pilih jalan untuk buat kebaikan malam ni. Lepas ngaji 3 buku surat macam tu. Isteri pun kata tidur je lah. Isteri pun kata bagi bantal, bagi tutup. Tidur sampai pagi. Walaupun kita dah pilih untuk buat kebaikan, tapi kita tak mampu buat apa yang kita nak. Kita hanya mampu sekadar buat apa yang Allah tentukan. Tu je lah kita dapat. 3 muka surat, lepas tu tertidur. Okey lah. Malam ni ada orang dipilih untuk buat kejahatan. Dia pilih jalan kiri malam ni. Dia pilih apa dia tadi? Nak mencuri 5 biji rumah. Kebetulan 5 biji rumah balik kampung malam ni, kat kawasan taman dia. Dia list rumah orang ni clear ni nak curi. Masuk rumah pertama, dia tak berasa ada anjing, kena gigit dengan anjing. Contoh. Darah kaki. Tak boleh dah teruskan rumah kedua, 3, 4, 5. Walaupun dia boleh buat pilihan, tapi pilihan dia tu tetap tertakluk dengan
kehendak Allah, izin Allah. Kalau Allah tidak tertakluk dengan kehendak Allah, izin Allah, nescaya orang jahat akan buat jahat semaksimal mungkin. Tidak ada yang menghalang dia. Tapi oleh kerana kena tangkap polis, kena pukul dengan orang sebab buat jahat, maka terhalanglah keinginan dia untuk buat jahat, untuk buat kejahatan yang melampau-lampau. Ada satu hadis diriwayatkan oleh siapa ni? Imam Muslim ada, Imam Bukhari ada. Daripada Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, satu hari Imran bin Husain pernah tanya aku soalan. Satu hari Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah tanya aku satu soalan. Dia kata, apakah perbuatan dan susah payah orang Islam sekarang ni terjadi sebab takdir Allah Ta'ala tentukan sejak azali dulu, ataupun kerana mereka mengetahui ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW dan hujah kebenaran yang mereka dengar daripada Nabi SAW. Makna soalan dia macam ni. Orang Islam beramal, bersusah payah, berjihad, berhijrah, berjuang ni sebab takdir Allah sejak dulu, ataupun sebab dia tahu Nabi betul waktu dia ikut. Bukan Allah takdir. Dia buat kebaikan, dia sanggup hijrah, berperang bersama Nabi, susah payah. Sebab dia tahu Nabi bawa tu kebenaran, dia nak ikut. Jelas soalan ni. Jadi kebaikan yang orang Islam buat ini sebab takdir Allah sejak dulu ke, ataupun sebab kebenaran yang dia nampak pada Nabi SAW. Bahaya salah jawab soalan ni. Okey. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali jawab, itu adalah takdir Allah yang Allah Ta'ala tentukan untuk mereka sejak dulu lagi. Orang Islam yang sanggup hijrah, jihad, susah payah bersama Nabi ni kerana takdir Allah yang Allah tentukan untuk mereka sejak dulu lagi. Maka Imran bin Husain buat tanya, bukankah itu satu kezaliman? Okey? Imran bin Husain pun buat tanya, bukankah itu satu kezaliman? Yalah. Allah Ta'ala yang tentukan dia terpaksa hijrah, dia terpaksa perang. Dia kalau boleh tak nak hijrah, kalau boleh tak nak perang, tapi Allah takdirkan hijrahlah juga, tinggal family. Dia lah perang juga, takut-takut pun, kecil-kecil pun dia perang juga. Maka aku terkejut dengan kata-kata Imran bin Husain ni. Abu Aswad Ad-Du'ali terkejut dengan kata Imran bin Husain. Macam mana dia kata macam tu? Maka aku pun terus kata kepada dia, macam ni, dengar ni. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Allah tidak akan diminta bertanggungjawab ke akhirat nanti atas apa yang Allah buat. Tapi manusialah yang akan diminta tanggungjawab. Maksudnya Allah tak akan ditanya ke akhirat, wahai Allah, kenapa buat dia je hijrah, tak buat aku hijrah? Ya Allah, kenapa buat dia jadi orang baik, tak buat aku jadi orang baik? Orang tak akan tanya soalan tu pada Allah Ta'ala. Ni pertama, cara dia jawab. Kemudian Imran bin Husain, okay, dia tanya lagi, wahai Abu Aswad, engkau benar. Kata-kata kau tu benar. Semoga Allah merahmati kamu. Sebenarnya, aku tanya soalan tu pada kamu, aku nak uji pendapatmu sahaja. Aku tanya soalan tu pada kamu sebab aku nak uji pendapat kamu saja macam mana. Aku nak sampai kepada kamu, satu hari ada dua orang lelaki daripada suku Bani Muzainah datang jumpa Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, menurut engkau, apakah perbuatan dan usaha manusia tu yang orang Islam buat sekarang ni kerana suratan takdir yang Allah Ta'ala tentukan sejak azali lagi, ataupun kerana memang mereka pilih untuk mengamalkan ajaran dibawa oleh Nabi mereka setelah mereka menerima hujah-hujah yang diberi oleh Nabi tersebut. Jadi amalan orang Islam hari ini sebab Allah takdirkan sejak azali ke sebab orang Islam tu pilih untuk buat? Maka Rasulullah SAW jawab, ya, semua itu adalah suratan takdir yang Allah Ta'ala tentukan sejak azali lagi. Waktu orang tu pun tanya soalan lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau macam tu, macam mana orang-orang yang ada beriman dan tak beriman, ada baik ada jahat? Kalau semua sejak azali Allah tentukan, kita tak buat apa? Maka Nabi SAW jawab untuk soalan ni, kalau semua Allah tentukan, kita nak buat apa lagi? Orang tu baik sebab Allah tentukan, kita tak baik, malah beramal, malah sembahyang sebab Allah tentukan, nak buat apa lagi? Duk congok tunggu je lah apa berlaku untuk kita. Nabi kata tak, wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dipermudahkan oleh Allah untuk apa yang diciptakan. Apabila Allah Ta'ala ciptakan dia untuk syurga, maka Allah permudahkan dia amalan-amalan untuk bawa dia ke syurga. Mudah. Orang ajak sembahyang sekali, boleh. Orang ajak kelas agama, boleh. Kalau orang tu Allah ciptakan dia bukan untuk syurga, orang lain kena ajak dia sembahyang berpuluh-puluh kali baru dia jadi orang sembahyang. Contoh. Kita tak tahulah kan. Kalau orang tu Allah ciptakan untuk neraka, Nabi kata, maka dipermudahkan untuk dia untuk buat amalan-amalan menuju ke neraka. Orang lain nak berjudi,
Susah, dia senang nak berjudi. Menang sokmo pula tu, contoh. Jadi bila menang sokmo nak judi lagi lah, contoh. Orang lain nak buat dosa takut-takut, dia tak ada masalah, buat je. Orang lain nak buat dosa kena kumpul duit cukup boleh buat dosa, dia tak payah duit banyak sokmo. Dia banyak sokmo. Kemudian lepas Nabi jawapan macam ni pada sahabat tu, Nabi membaca ayat kita sekarang. Fa'al wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita kefahaman kita nak beritahu bahawasanya Allah bagi pilihan. Mana Allah bagi pilihan? Tengok muka surat 297. Tolong baca Dr. Azizah 297. Ni ayat-ayat mengenai Allah bagi pilihan. Ayat 29. Boleh Dr. Azizah? Ada Dr. Azizah ada? Okey, baik. Nak terjemahkan dia. Puan Salmah tolong terjemahkan. Boleh Puan Salmah? Boleh Puan Salmah tolong terjemahkan. Muka surat 297 ayat 29. 97. Ayat 29, Ustaz. Ya, 29 betul. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya daripada Tuhanmu. Barang siapa yang hendaki atau beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Cukup Puan. Sekejap. Nampak? Pilihan kan? Allah kata aku dah tunjuk kebenaran depan muka kamu. Kebenaran dah sampai depan muka kamu. Siapa pilih untuk beriman? Pilih. Alhamdulillah. Siapa pilih nak kafir? Biar dia pilih kafir. Walaupun Allah bagi pilih, tapi ada had dia. Mana ayat had dia? Wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Telah baca lagi Puan Salmah satu ayat lagi. Surah 586 ayat 29. 586 ayat 29. Ayat 9, Ustaz. Bawah sekali ayat 29. Page 586 ayat 29. Dan kamu tidak dapat menempuhnya kecuali dengan kehendak Allah, Tuhan seluruh alam. 28. Lalu, iaitu bagi sesiapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus. Satu lagi, semula ayat 29. Dan kamu tidak dapat menempuhnya kecuali dengan kehendak Allah, Tuhan seluruh alam. Okey. Contoh mudah tentang ayat ni. Ramai tak mak ayah nak anak dia jadi hafizul Quran? Ramai tak mak ayah anak tu sendiri buat keputusan saya nak jadi penghafal Quran? Ramai tak? Ramai kan? Jadi semua yang nak anak dia jadi hafal Quran tadi hantar anak sekolah tahfiz. Dengan keinginan, dengan tujuan agar anak tu dapat hafal Quran 30 juz. Tu keinginan mak ayah dengan anak. Mak dia nak anak dia hafal Quran, ayah dia nak anak dia hafal Quran, anak tu sendiri pun nak juga hafal Quran. 3 orang berkehendak untuk hafal Quran. 3 orang berkehendak untuk si anak dia jadi hafal Quran. Tapi soalannya ialah, adakah semua yang masuk sekolah tahfiz tu jadi habis menghafal Quran? Setiap tahun lebih kurang 10 pelajar baru masuk untuk hafal Quran. Adakah 10-10 tu habis hafal 30 juz? Walaupun 10-10 tadi semua masuk dengan keperasaan nak hafal Quran, nak jadi penghafal Quran. Adakah semua habis? Tak. Ada yang sempat 10 je, berhenti. Ada 15, lari. Ada 20 juzuk, kena buang. Kerana maknanya apa? Walaupun mereka ada kehendak, tapi kehendak mereka tu takkan berlaku sekiranya tak secocok dengan kehendak Allah. Kita nak ibadat banyak malam ni, tapi dapat sikit betul ngantuk tidur, contoh. Maksudnya apa? Allah bagi kita buat pilihan antara baik dan buruk. Apa kita nak pilih. Tapi pilihan kita tetap dibatasi oleh kehendak Allah. Jelas ke dalam bab ni? Kita tak masuk lagi ayat seterusnya tu. Ni nak faham bab takdir. Kalau tak, kita akan jadi kefahaman yang salah. Kenapa? Takdir. Buat salah? Takdir. Buat dosa? Takdir. Tak semayang? Takdir. Okey? Semua takdir. Semua takdir. Kalau macam tu dia tak ada salah pun. Itu kefahaman yang salah. Okey, kita berhenti sini dulu. Minggu depan kita masuk ayat mengenai penyucian jiwa. Ada orang dia pernah salah pilih jalan untuk buat dia tahu ni baik, ni tak baik.
Dia pilih juga jalan tak baik. Adakah dia dianggap gagal? Tak. Orang berjaya adalah orang yang berusaha mensucikan diri dia. Dia tahu dia pernah buat salah. Dia tahu semalam dia pilih jalan salah. Maka hari ini dia tak lalu makan, tak lalu nak buat perkara-perkara lain selagi dia tak taubat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni ada ciri kejayaan. Orang yang buat dosa, relax, buat dono je. Maka orang ni jauh daripada kejayaan. Okey, kita berhenti sini dulu, kita sambung ke depan insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhil